2 tahun lepas. So sebenarnya masa tu kita tengah bergerak pasal projek lain. So masa pandemik pula projek tu jadi tak sesuai. Jadi diorang minta ada tak projek lain. Yang masa tu saya propose kat diorang Aisyah, dan alhamdulillah lepas tu. Abang kan juga first time kerja dengan anak sendiri kan? Sekarang macam mana? Tak, saya shooting Baik Bini Along sebelum ni filem dengan Mia juga, dia berlakon. Dan anak saya, Mia, dia dah berlakon daripada filem Bully lagi. Tapi di sana lah masa tu. So dalam filem Papenda pun dia berlakon. So bukan kali pertama saya berjaya, cuma kali pertama dia dapat leading. Berani menantangkan Mia pada ini? Yes. Pasal sebelum dia berlakon dengan Aisyah, dia dah leading dalam Hysteria, dia dah leading dalam filem Cerobok, dengan lagi satu filem Singapura, Rasa. Itu filem dia Singapura. So saya bagi dia leading kat tempat lain dulu, baru saya bagi dia. Abang tengok dia macam mana? Boleh tak menggantikan abang ke atau menggantikan executive yang lain? So far apa yang saya nampak, dia rajin, dia berusaha. Daripada mula saya nampak dia mungkin mula dia kekok sikit, tapi lepas tu makin lama dia rajin belajar. Dia dah jadi macam bila saya tengok Hysteria lah, saya nampak rasa macam ini dah sampai level lain. Dia ada tunjuk abang tak kalau offer macam nak skrip ni tunjuk dulu ke ataupun ada? Dia akan tanya, especially cerita-cerita yang macam ada benda-benda yang dia rasa macam ada scene, katalah filem ni saya kena rogol. Kenapa? Dia akan selalu borak dengan family. Kita selalu cakap jangan buat benda, especially baru, you cari konten yang bukan nak kata senang, tapi jangan terlalu controversial dulu. Cari dulu yang simple dulu. Selain Mia, siapa lagi yang abang dah ada casting dekat untuk watak? Untuk Aisyah, saya cuba try and contact Fifi Azmi. Tapi pada ketika tu pun dia tengah busy. Saya juga siapa lagi? Saya pun dah tak ingat, dah 2 tahun dah. Tapi ada few people lah. So kita pun dengan view, kita akan duduk dan check siapa yang rasanya paling sesuai. Cuma the key tu is Zizan. Kalau dapat Zizan, yang second tu macam okay, kita boleh main, maknanya tak payah 2 karakter kuat. Zizan dah kuat, kita cari somebody yang boleh lawan Zizan, compliment, tapi tak perlu big name. Itu yang membuatkan dia lebih senang untuk dapat Aisyah punya karakter. Susah tak nak mold Zizan untuk watak ni? Sebab dia kan memang watak-watak komedi sebelum ni, tapi yang ni pun komedi juga. Susah tak nak jadikan lain? Yang kita orang buat dia faham adalah untuk kesenambungan dia sebagai seorang pelakon, dia kena main karakter, dia tak boleh main Zizan. Selalu kita takut dia main Zizan. Jadi bila main Zizan macam, lah ni Zizan, ni bukan karakter kan? So dalam Aisyah ni alhamdulillah kita berjaya dapat dia main satu karakter yang agak menarik. Masa kalau you tengok 10 episod ni, dia punya karakter dia ada roller coaster sekarang, emosi. Pasal daripada orang tak suka sangat, so dia ni belagak sikit, tiba-tiba ada competition, dia akan berubah emosi dia. So kita nampak yang Zizan ada satu ketika dalam episod yang lambat-lambat, dia buat kita rasa macam sebab aku tengok dia ni. Itu yang pada saya sesuatu yang berbeza lah untuk Zizan. 2 tahun bang, mungkin sebab apa baru tayang lepas 2 tahun? Pasal CGI dan post production 1 tahun, shooting sebulan, pre-production hampir setahun juga. Pasal view sangat particular dengan skrip. So skrip ditulis dalam bahasa Inggeris dulu. Pasal dulunya orang yang baca skrip di view tak faham bahasa Melayu. So saya kena buat skrip dalam bahasa Inggeris dulu. Itu ada 6 draft. Dah 6 draft tu baru tukar ke Melayu pun ada 6 draft lagi. So sebab tu makan setahun buat kerja ni. Tapi pasal bajet dia
membenarkan kita buat benda macam tu, bolehlah kita buat. Kalau macam bajet terlalu kecil, kita tak mampu nak buat sampai 6 draft each language tu. Abang ni memang abang buat untuk view, memang khas untuk view kan? Produk ni khas untuk view je. Memang betul. Abang, bila platform OTT kan, mungkin lagi banyak ruang untuk kreatif tak? Maksudnya dari segi penggunaan bahasa. Walaupun dari segi penggunaan bahasa kita boleh lebih longgar, tapi untuk Aisyah ni saya masih lagi maintainkan bahasa Melayu. Saya nak bahasa Melayu tu lebih digunakan. Pasal pada saya tak salah, dia nampak biasa bahasa Melayu digunakan seharian. So saya memang push. Sebab tu Mia pun saya push dia dalam bahasa Melayu. So walaupun dia punya konsep ni a bit urban, pasal yelah dia keluarga di bandar dan apa semua, tapi Melayu tu mesti strong. Kita cakap kita buat cerita ni untuk kebanyakannya orang-orang Melayu tonton, supaya orang Melayu faham dan orang Melayu dapat sampai level lagi satu. Cakap, jangan kita duduk tengok cerita macam yelah yang sedih-sedih aja. Kita bagi entertain orang Melayu dengan cerita yang komedi yang bermutu, yang cakap bahasa Melayu. So itu untuk drama ni kan bekerjasama dengan X kan, so adakah ini adakah ini kerjasama terakhir ke macam mana dengan bekas? Saya punya pelik nak cakap X. Kawan saya dan sahabat saya selamanya, Chris adalah partner saya menulis. Baik punya Cilok, daripada filem Bully, daripada apa, dia dengan saya. Selalu macam dia adalah master buat structure skrip. Pasal dia memang penghususan dia buat structure. So kita dah borak, kita kata dia nak take a break from writing. Dia kata dia pun stress buat view punya projek ni, memang stress dia kata. So dia kata nak break kejap, tapi ada rezeki dia akan datang balik buat kerjasama dengan saya. Dia memang senang kerja dengan saya pasal dia faham saya punya kerja, saya faham kerja dia. Dari segi itu yang saya nak tekankan. Saya dengan isteri saya masih lagi tak ada masalah. Cuma mungkin secara personal kita punya perjalanan hidup dah berbeza sikit. So itu yang buat kita boleh lagi bersama, tapi dalam kerja, tapi mungkin tak secara personal. Abang nak tanya sikit mengenai kehidupan sekarang, sudah bergelar sebagai ayah tunggal lah kan. Macam mana kehidupan? Okey, macam tu je lah. Saya rasa ada satu isu saya masa pandemik pun saya dah start saya macam mana nak cakap pasal masa pandemik keluarga saya dia jadi macam takut tau. Pasal saya kena kerja kat luar. So apabila saya kerja kat luar, dia takut saya akan bawa balik penyakit. So ada macam paranoia sikit. So jadi saya jarang balik pasal saya takut. Dan bila saya rasa macam semua saya tak balik. Saya ada anak, ada isteri, dan diorang pun because paranoia takut So itu antara faktor saya rasa yang buat kita orang a bit ganggu lah kita punya masa pandemik tu. Dan tapi kita masih call, masih borak, masih video call, cuma tak dekat pasal ada ketakutan tu. So saya pun tak nak infect dia orang. Kalau pasal kita macam ni, kita kerja kita jumpa orang, kita apa benda, dan dia orang tak jumpa orang. Saya takut balik kita bawa benda yang you all faham lah kan. So itu antara isu je lah masa. Tapi penerimaan anak-anak bila keputusan besar ni lu buat macam mana bang? Kita orang duduk borak dengan dia orang dulu. Bila berlaku? Bila berlaku perbincangan? Dalam bulan puasa. So dalam bulan puasa kita borak dulu, borak sampai kita kata, dan dia kata kami faham kalau dua-dua happy, kami okey. Anak-anak cakap macam kita orang happy, kita masih lagi kawan, kita nak membesarkan you all bersama. Cuma dan kita orang ada kerja view dengan Aisyah lagi sama-sama. So Christina masih lagi menghabiskan episod 9 dan 10. Dia punya macam subtitling apa benda semua, tinggal kerja sikit-sikit yang subtitle apa benda semua. Kita masih bekerja sama. Cuma tu je lah. Okay bang, maaf lagi awkward tak bekerja sama dengan abang sangat rapat, tapi masa bila berjumpa di lokasi, bila berjumpa bekerja tu awkward tak? Tak awkward langsung.
Saya dah bercerai dengan dia bulan puasa. Raya kita raya sama. Ada gambar raya. Ada. Kita post gambar raya kan. Itu dah bercerai dah tu. Tapi masih lagi boleh buat sama-sama apa. Kita tak tahulah, mungkin saya rasa saya tengok juga banyak perceraian-perceraian yang baru-baru ni macam Noh dengan apa. Ramai yang memang macam tu, yang macam ya berbesar pasal tak ada rezeki tapi dia berkawan kan. So saya rasa okey, maknanya zaman saya kalau bercerai tu maknanya dah tak boleh nak bersama langsung, tak boleh nak borak, tak boleh sebut. Saya rasa mungkin kita dah hidup dalam alam baru yang mungkin sesuatu yang lebih normal sekarang adalah bercerai tapi masih berkawan. So pada saya, sebab tu saya rasa saya sebut dia sebagai kawan baik saya. Dia masih kawan baik saya. Dulu kita kawan baik, sekarang kita masih kawan baik. Cuma kita tak sekatil lagi, itu je. Abang nak pilihkan macam abang dengan Fiz masih ada share dalam syarikat itu macam mana? Tak, pasal kita orang dah jual syarikat kita orang kepada Petra. So dulu Vision Works adalah under kita, tapi kita ada masih satu syarikat bersama. Itu syarikat family yang kita buat untuk anak-anak. Tapi dia masih lagi director dalam syarikat. Itu yang mungkin nak cerita kat orang pun takut orang tak faham. Pasal macam mana dia orang cerai tapi tak gaduh, tapi tak. Masih ada partner, masih kerjasama macam so itu yang macam jodoh lah ke bang, orang kata jodoh lah tak betul, cuma jodoh aja yang tak ada. Memang ada rasa-rasa peluang untuk macam kembali balik bersama bang? Saya tak pernah tutup benda tu. Saya cakap, kalau ada rezeki mungkin kita Tuhan punya kuasa kan. Punya kuasa. Pernah borak tak hal itu? Pernah borak tak hal itu kembali bersama? Pada ketika ni tak. Pada ketika ni kita biarkan keputusan yang ada. Kita macam dekat mahkamah pun sebelum bercerai, sebelum kita lafaz salah, dia suruh cakap dulu tu each other. Bukan tangan cakap minta maaf apa-apa. Dia pun minta maaf, kita macam okay, last peluk kita buat lafaz salah. Saya macam saya cakap tu pun nak menitik mata saya. Pasal saya lafaz pun menitik. Tapi saya rasa itu benda yang dia nak, itu benda yang betul untuk saya pada ketika itu. Okey, abang nak tanya sikit mengenai jadi politik sikit bang, selepas kekalahan cabang Setiausaha. Yeah. So sekarang macam mana abang punya career? Pada saya masih menyokong PKR. Tapi mungkin kalau tidak ada keperluan saya sebagai pemimpin di dalam PKR, tapi saya teruskan sebagai penyokong dan saya buat kerja saya macam biasa. Itu pada saya senang kerja. Saya tak suka hidup saya macam bersedih-sedih nak apa dan politik bukan tempat saya cari makan. Saya masuk politik pasal kalau ada perubahan yang nak dibuat untuk bantuan, saya boleh bantu. Tapi kalau saya tak diperlukan, tak apa, saya sokong aja. Tapi dengan apa yang berlaku tempoh hari sampai polis dan sebagainya, nampak sangat kepincangan dalam tu. Macam mana bang sebenarnya? Saya selalu cakap benda yang sama. Saya masuk keadilan kerana ianya ada perkataan keadilan. So jika di dalam keadilan tidak boleh ditegakkan keadilan, maknanya itu bukan keadilan. Itu sebab saya tanya kepada Datuk Seri, saya akan buat report polis Datuk Seri pasal akak umbi suruh buat report. Jadi kalau saya tak dengar akak umbi cakap, maknanya saya bukan leader yang bagus. So sebagai leader, saya buat report. Saya bagi tahu kat Datuk Seri berkata check dengan lawyer. Saya kata saya dah check, lawyer kata okey. Saya buat report polis. Kalau orang lain nak bising, kalau parti member lain nak bising, bisinglah. Jadi kita bukan jadi politician nak menjilat sesiapa. Tak kira siapa pun saya cakap. Kalau benda tu salah, kita cakap salah. Dan memang ada kebincangan pada saya di dalam proses. So proses tu, bukan saya cakap parti tu bincang. Proses pemilihan tu ada kebincangan. Tapi setakat itu, dan jika mereka kata dah tak ada apa, tak ada apa untuk dibincangkan. Abang tahu PRU orang the golden kan. So tugas abang dalam menghadapi PRU kali ni macam mana? Kalau dibuang, Saya tak tahu. Pada saya terpulang pada pucuk pimpinan lah. Sekarang ni saya nak fokus buat Aisyah. Saya nak fokus buat program ni. Tapi bang, ketika bercakap pasal politik kan, nama abang pun popular pasal selebriti kan, semua kan. Sebab abang menjadi sasaran untuk kecaman, untuk orang dia bertanya kan. Sebab abang juga sebagai artis. So macam mana? Okey. Macam saya cakap kan dekat saya punya blog ini, semua ada political attack, right? So pada saya,
it's normal dan saya rasa okay lah, if people want to do that, buat. Kalau betul-betul and everything is spin dekat dalam social media is spin. Contohnya kita nak borak pasal Aisyah, spin benda lain. Everything is about spin. So kita tak boleh nak lawan ombak yang orang push. Okay, kalau netizen nak buat ni, dia nak buat saya popular, buat satu ketika, okay, tak apa, teruskan. Tapi pada saya benda tu salah, because you buat fitnah di social media. Faham tak? Abang, hari ni juga crack house ditutup. Ya. Dia Terus. ban selama So maksudnya tak boleh lagi crack house tu. So komen abang mengenai hal ni. Look, apa yang dilakukan adalah out of bidang kuasa saya. Saya, apa yang crack house buat, diorang kena tanggung. Pasal kalau cuma saya tanya, adakah di mahkamah dia orang dah jatuh hukum, yang di BKL jatuh hukum. Maknanya kalau dia dah jatuh hukum dia bersalah, barulah pada saya logik kalau di BKL nak buat benda ni. Kalau dia cakap based on tak ada license, of course tutuplah pasal dia tak ada license, kan? Cuma the morality police ni siapa sebenarnya? Kan, siapa morality police? So pada saya, apa yang salah tetap salah. Orang yang buat salah, kita harus prosecute orang tu. Kan? Tapi itu yang pada saya, benda ni adalah hasil spin orang yang nak menggunakan isu ni sebagai isu politik. Itu je. Pasal apa? Harga barang tengah naik, jom kita tutupkan dengan benda ni. Kita bising pula ni, kita hentam Maflin. Pasal apa dia PKR? Sepada saya itu je. Thank you bang. Thank you. Kita Amizizan dulu.